ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ni kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita membincangkan makharijul huruf was sifat, pada setiap hari satu makhraj dan sifat-sifatnya, untuk sama-sama kita tengok dari sudut rumah dia dekat mana, kita tengok sifat dia bagaimana, kita tengok cara sebutannya bagaimana. Tak lain dan tak bukan tujuannya adalah liyalfudhu bi afsahil lughat. Okay, tak lain dan tak bukan adalah liyalfudhu bi afsahil lughat. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh, marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, seterusnya saya nak tahu adakah suara saya, gambar saya clear ataupun tidak. Untuk petang ni minta tolong komen. Okay, minta tolong komen. Ahlan Dr. Zul, Haji Zam, Ustazah Nazilah, Ustazah Siti Awa, Ustazah Nur Aini, Ustazah Jai, Ustazah Siti Aminah. Okey. Minta tolong komen dulu.
Apa petanda yang mari telefon? Okay, minta tolong komen. Suara jelas ataupun tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Pada yang memberikan salam. Okey, tolong saya klik button share untuk sama-sama kita berkongsi dengan sahabat kita di luar sana tentang kewujudan kita pada petang yang berbahagia ni. Dan saya tak nampak lagi komen tuan-tuan tentang suara saya ni jelas ataupun tidak. Minta tolong komen dulu. Lepas tu kita boleh mulalah. Saya takut saya bercakap seorang diri. Jelas alhamdulillah. Sandarkan cerah ceria. Okey. Komen tak keluar. Komen baru keluar. Tadi dia keluar 45 je komen. Lepas tu tak ada senyap. Acuk hujan alhamdulillah. Tapi kalau kerai tak hujan lagi. Okey. Clear. Okey. Belaka jelas. Dan suara saya tak apa nak clear petang ni. Minta maaf. Cuma insya-Allah dalam perbincangan sampai maksud insya-Allah. Sudah komen alhamdulillah. Okey. Fadil Azam ada. Okey, jelas alhamdulillah, terima kasih. Okey. Kita teruskan perbincangan kita pada petang ni iaitu tentang huruf ha. Okey, huruf ha ni huruf yang menjadi kesusahan bagi sesetengah orang dan kadang-kadang kita sendiri juga kadang-kadang tak sampai makhraj ataupun kita terlebih dalam menyebut huruf ha. Okay, dan huruf yang amat penting kerana kita bacanya dalam surah Al-Fatihah dan begitu juga apabila kita tak mampu sebut huruf ha, tak mampu disebabkan kita tak belajar lah. Okay, menyebabkan bacaan dalam surah Al-Fatihah kita salah lah. Dan yang paling sadisnya adalah kesalahan tersebut membawa kepada maksud yang amat ketara, iaitu contohnya pada kalimah alhamdulillah yang maksudnya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita sebut dengan alhamdu, kita tak mampu sebut huruf ha dengan baik, kita sebut dengan ha, okey, maka daripada segala puji bagi Allah, kita telah menukar maksud kepada segala kecelakaan. Kecelakaan bagi Allah. Yang ni jika berlaku kesilapan di sini dan kita lalai kerana kita tak belajar, bukan disebabkan kita dah belajar kita tak mampu sebut dengan baik, dah belajar dah tak mampu. Perkara tersebut dimaafkan, tapi kita tak mampu sebut disebabkan kealpaan kita, kelekaan kita, maka kita dikira berdosa lah. Okay. Bahkan kalau orang sengaja, dia boleh sebut alhamdu tapi dia sengaja nak sebut dengan alhamdu alim dan dia tahu tentang pertukaran maksud tersebut tapi dia sengaja, bukan setakat solat dia batal tetapi menyebabkan akidah dia juga turut terbatal. Okey. Umi Abah, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kali pertama baru saya nampak Umi Abah hari ini. Okey. Alhamdulillah kita bersiaran setiap hari insya-Allah Ramadan ni pada jam 2.30 petang. Okey. Terlebih sikit-sikit tu minta maaf lah. Macam hari ni ada kesilapan sedikit, maka terlambat 2-3 minit. Okey. Huruf ha. Kita tengok huruf ha dulu. Kita tengok dari sudut makhraj huruf ha. Okey. Huruf ha dia huruf yang berada di halqum. Okey, huruf yang berada di halqum. Huruf yang berada di halqum kita ni lah. Okey. Cuma dia berada di pertengahan. Okey, kita nampak titik ni berada di pertengahan lah, antara atas dengan bawah ni. Sebab huruf kha berada di atas, dekat dengan cabang ke atas tu. Huruf hamzah berada di bawah lagi.
Okey, huruf ha. Dia huruf yang kalau dari sudut makhrajnya adalah huruf yang keluar daripada wasl halq, pertengahan bagi halqum. Pertengahan bagi halqum lah. Okey. Dan dia ada kawan dia ataupun dia ada saudara dia satu lagi, iaitu huruf ain. Okey, huruf ain. Saudara dia huruf ain. Okey. Maknanya huruf halqum ni dia ada 6. Ada hamzah dengan ha kat bawah, tengah ada huruf ha dengan huruf ain, atas ada huruf kha dengan huruf ghain. Okay, ada 3 makhraj. Okey. Dan huruf ni yang huruf ni adalah huruf yang bersifat dengan sifat yang istifal lah. Kita kena tahu setiap huruf yang kita sebut, kita kena tahu dulu dia istifal ataupun isti'la. Istifal ataupun isti'la. Kita dapat beza. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita memudahkan kita nak sebut ni tebal ataupun nipis. Cara kita nak sebut tu bagaimana? Kita mampu dengan cara kita tahu huruf ni adalah huruf yang tergolong dalam huruf yang tebal ataupun huruf yang nipis lah. Okey. Sambil saya okey. Seterusnya kita tengok sifat yang ada pada huruf ha. Sifat yang ada pada huruf ha. Sorry. Ain gawe dia ustaz. Yo. Ha dengan ain. Okey. Kita tengok sifat yang ada pada huruf ha. Ha dia wasl halq. Makhrajnya adalah wasl halq. Kalau kita kira dia makhrajnya adalah halqi, makhraj halqum. Tapi halqum tu kita bahagikan kepada 3. Adna, wasta dengan satu lagi aqsa. Adna maksudnya huruf kha dengan huruf ghain, betul. Huruf ha dengan huruf ain di wusta, dan aqsa, kenapa dinamakan aqsa? Kerana dia paling jauh. Maka kita namakan aqsa lah. Aqsal halq, huruf hamzah dan huruf ha. Okey. Dia ada sifatnya, sifat utamanya adalah istifal. Okey, sifat utamanya adalah istifal. Istifal ni maksud dia apa? Ianya berkaitan dengan pangkal lidah. Kita kena ingat, sebut je istifal maksudnya pangkal lidah. Pangkal lidah terletak, maknanya istifal. Ataupun pangkal lidah dia tidak terangkat, dia istifal. Okey. Maka hasil daripada istifal ni lah menyebabkan huruf ha ni adalah huruf yang nipis. Okey. Ini sifat yang utama yang perlu kita tahu. Nombor 2, dia bersifat dengan huruf dengan rakhawah. Dengan sifat rakhawah. Rakhawah ni berkaitan dengan suara. Suara tertahan ataupun terlepas ataupun tengah-tengah. Ini kita kena tahu. Huruf ha apabila dia bersifat dengan rakhawah, maka tidak akan ada padanya sifat tawassut ataupun sifat syiddah. Maksudnya suara akan habis apabila habis dia mengalir, dia keluar daripada mulut kita. Okey, setakat itulah. Kita tak boleh sebut panjang sangat, tak boleh juga. Sebab kita akan ada kaedah apabila kita nak sebut huruf rakhawah ni, kita kena tahu atharus sifah fi hurufiha mutafawitah. Kesan bagi sifat pada setiap huruf-huruf yang tentang sesuatu sifat ni, adanya adalah berbeza. Contohnya huruf sin panjang, as. Huruf ha pendek sikit, Okey, huruf ghin, dia berbeza semua. Sampaikan kita tak mampu untuk kelaskannya kepada kumpulan yang panjang ataupun kumpulan yang pendek. Okey, kita akan ikut tabi'i suara kita tu keluar. Okey, petang ni tak cukup air. Suara jadi tak apa nak keluar. Yang seterusnya, hams. Hams ni berkaitan dengan angin. Hams. Kita dengar angin. Bukan dengar. Kita akan rasa angin tu keluar. Hams. Contohnya, yang kita dengar tu adalah suara rakhawah. Yang kita rasa kalau kita letak tangan kat depan tu adalah hams. Okay, seterusnya dia bersifat dengan infitah. Infitah ni berkaitan dengan hujung lidah.
mendatar ataupun tidak. Huruf yang tebal, contohnya huruf sad, ta dengan dha, dia akan terangkat pangkal lidah. Menyebabkan ada lekukan pada tengah lidah. Baki daripada 4 ni semua kita akan baca dengan infitah. Okey, pangkal lidah kita akan relax lah. Seterusnya dia bersifat dengan ismat. Okey, ismat ni adalah sifat yang setengah ulama dia tidak kira dalam perbahasan ni. Cuma kalau kira pun kita kena tahu dia berkaitan dengan senang ataupun susah huruf ni keluar sahaja. Tu sahaja. Okey, okey. Huruf ni bersifat dengan ismat. Huruf ni bersifat dengan susah untuk keluar daripada mulut kita lah. Okey. Ni tentang sifat-sifat dia, dan sifat-sifat ni adalah merupakan sifatul lazimah, sifat yang lazim yang tidak mungkin, la yanfaku anhu, tidak mungkin dapat dipisahkan ataupun dia tidak terpisah daripada huruf ha. Okey, sifat yang tidak terpisah daripada huruf ha. Okey, tuan-tuan ingat tak? Okey, ingat tak sifat dia? Pertama bersifat dengan istifal, yang kedua dia bersifat dengan rakhawah, yang ketiga dia bersifat dengan hams, yang keempat dia bersifat dengan infitah, yang kelima bersifat dengan ismat. Ada 5. Sifat ni sifat kita, bagi orang yang betul-betul belajar dia kena ingat. Okey, bagi orang yang untuk dia mampu baca sahaja, dia just perlu sebut dengan betul lah. Sekadar tu sebut dengan betul ni merupakan kewajipan bagi setiap kita orang Islam lah. Okay, cuma kalau kita tahu sifat-sifat secara detail, okay, lidah dia bagaimana, lidah dekat mana, okay, itu berkaitan dengan ahkamut tajwid yang merupakan fardu kifayah lah. Okay. Cuma bila kita baca, ianya menyebabkan fardu ain. Okay. Ada orang komen ke tak? Sebab last komen Ustaz Herna istifal, pangkal lidah terletak ataupun nipis. Okey. Itu last komen. Seterusnya kita tengok pembahagian sifat huruf ha ni, dia ada sifat kuat ataupun tidak. Ya, betul. Sorry. Okay, huruf ha hari ni. Okey. Ni petak yang pertama, dia ada 5 petak semua. Ada 6 petak. Petak pertama adalah huruf ni nama huruf ha. Ha. Okey. Dia berada di kedudukannya adalah halqum tengah. Okey. Halqum tengah. Yang petak ketiga ni sifat yang kuat. Tidak ada sifat yang kuat pada huruf ha. Okey. Dia ada sifat yang lemah. Hams sifat lemah. Rakhawah sifat lemah. Istifal sifat lemah, dan infitah sifat lemah. Okey, keempat sifat ni adalah sifat yang lemah. Satu lagi sifat yang tidak kuat dan tidak lemah adalah sifat ismat. Okey, ismat ni nak bagi tahu huruf ni susah untuk disebut. Okey, sebutannya susah lah. Gitu je. Ada 4 sifat yang istifal, yang lemah, maka huruf ni digolongkan dalam huruf yang lemah lah. Okay, kita tengok peratus dia berapa lemah, berapa kuat. Kalau banyak yang lemah tu, maka dia lemah lah. Okey. Dan dari sudut huruf yang isti'la sendiri, kalau tuan-tuan perasan, kenapa huruf ta merupakan huruf yang paling kuat? Sebab semua yang ada pada huruf ta adalah sifat yang kuat. Kita duk rasa huruf dad paling kuat. Kita duk rasa huruf dad ni paling kuat. Tak rupanya. Kenapa? Kerana ada satu sifat yang lemah pada huruf dad. Okey. Dan huruf yang paling lemah dalam kalangan huruf yang paling kuat adalah huruf kha. Okay.
Sebab apa? Sebab dia bersifat dengan infitah. Dia bersifat dengan rakhawah. Okey, dia bersifat dengan hams. Ada 3 sifat lemah dengan dia. Okey, dia jadi yang paling kurang kuat kekuatan dia lah. Okey. 5 sifat yang ada pada huruf ha. Ni kalau orang nak mengajar dia kena ingatlah benda-benda ni. Okey, sebab apabila ditanya senang untuk kita bahas. Okey, dan walaupun siapa-siapa datang untuk tashkik ataupun untuk mengargue bacaan kita, kenapa kita baca begitu, kenapa kita ajar begitu, kita kena kembali kepada basic dia lah. Okey. Kenapa kita kena kembali kepada basic? Basicnya adalah makhraj dengan sifat. Ustaz, macam mana nak sebut surah ni? Asy-Syarh. Surah mana? Asy-Syarh. Okey, saya dah sebut tu nama surah. Okey. Ada apa-apa lagi saya nak share? Okey, dari sudut kedudukan lidah pula, penting juga kita tahu kedudukan lidah kita semasa makhraj kita dah tahu. Halqum tengah. Tapi keadaan lidah bagaimana? Sebab keadaan lidah ni lah yang akan menentukan huruf ni kuat ataupun tidak. Okey, keadaan lidahnya beginilah. Ujung lidah mendatar, pangkal lidah juga mendatar. Okey, dia terletak. Lidah berada dalam keadaan yang relax. Pangkal lidah tidak terangkat, hujung lidah tambah lagi lah tidak terangkat. Relax sahaja. Ha, ha. Okey, selesai. Ni setiap huruf kita kena tahulah. Dia istifal, infitah. Ataupun dia bersifat dengan isti'la, infitah. Ataupun isti'la, itba'. Kalau hak mati sebelum tu baris depan, macam mana bunyi? Okey. Nanti kita sebut. Saya sebenarnya cari contoh tu. Okey. Selesai dah untuk saya tunjuk slide. Okey, kita akan masuk kepada perbahasan yang berikutnya adalah berkaitan dengan cara baca. Okey, cara baca. Dan cara baca ni sebagai asasnya adalah dia berkaitan dengan mulut lah. Bagi atas, bagi bawah, bagi depan. Bagi atas kita kena buka. Ha. Kita boleh selit satu jari. Ha. Okey, jangan rasa tangan tu masing ke manis ke tangan, jangan rasa kuasa. Okey. Ha. Kita boleh selit satu jari. Bagi bawah dia berkaitan dengan kasrus syafatain, kena sengih. Hi. Ha. Hi. Bagi depan dia kena bunyi hu, muncungkan mulut. Dan muncung mulut ni dia kena ada teknik dia lah. Bukan teknik sangat pun. Cuma kita kena jaga sedikit. Jangan kita hu akan menyebabkan lubang saluran suara tu dia sempit, menyebabkan dia terkepit keluar. Tak boleh. Hu, ha, hi, hu. Jangan hu, tak boleh. Okey. Okey, seterusnya kita tengok cara sebutan lah. Huruf ta, jahar, syiddah. Betul ke infitah? Dia tak ada infitah. Dia itba'. Okey, isti'la' qalqalah. Okey. Sila tarik tu. Okey, kita tengok pada surah Al-Fatihah lah bagi huruf ha. Okey, pertamanya kita akan jumpa ha yang sukun. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Dia biasa tengah-tengah hari ni kita tersalah, biasalah. Okey. Dia kadang-kadang tak keluar ke corang atas pun, dia akan keluar dalam keadaan yang dia bunyi lain. Kita nak hu. Ha, hi, hu, bukan hu. Okey, bunyi dia tu dia terkepit. Okey.
Kita tengok huruf ha, ar-rah. Okay. Dan kita perlu tahu huruf ha ni dia bersifat dengan rakhawah, tapi rakhawahnya yang tidak panjang. Jangan kita baca ar-rahmanir rahim. Terlebihlah. Okey. Jangan ar-rahmani, tak say. Tak say bahasa Kelantan kata. Kita nak ar-rahmani, ar-rahmani sedikit saja. Dia keluar sikit sebab atharus sifah fi hurufiha mutafawitah. Kesan sifat pada huruf-huruf dia berbeza. Dia berbeza. Okey, dan kita kena baca Al-Quran ni bila takallufin wala ta'assufin. Okey, jangan terlalu berat, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kurang. Okey, jangan terlalu kurang. Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Sekarang tu lah, jangan kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh. Terlebih. Okey, terlebih dos ataupun terlebih sukatan. Cuma bagi yang baru belajar tak ada masalah. Okey, dalam nak bezakan hak dengan hak tu susah dah. Tapi nak suruh betul dalam masa yang sama tak boleh juga. Okey. Tak apa. Yang baru berlatih ni boleh berlatih Ar-Rahmani. Dipanjang sedikit pun tak apalah. Sebab dia termasuk dalam kamaliyat, dalam kesempurnaan dalam kita menyebut huruf tadi. Okey. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, kali pertama. InsyaAllah esok boleh ikut lagi. Okey, setiap petang kalau tidak ada masalah kita akan bersiaran lah. Tapi setakat ni hari yang ke-7 kita direct lagi lah. Okey. Ar-Rahmanir Rahim. Sekarang itulah jangan baca Ar-Rahmanir Rahim. Jangan terlalu terlebih. Okey. Seterusnya hak bagi atas. Al-ha. Kena buka dulu, dia terikat dengan bukaan. Fathu syafatain. Okey. Kena buka. Al-ha, alhamdu, alhamdu. Okey. Bab buka bacaan ni saya rasa kalau orang yang belajar dengan saya baca Quran lah. Setiap kali kelas mesti kena tegur. Kadang-kadang kelas kali seminggu kan. Lupa. Kadang-kadang ada 2 minggu sekali baca lupa lah. Kena tegur. Sebab huruf bagi atasnya merupakan huruf yang paling susah. Dan bacaan kita bacaan yang amat ketara lah jika nak dibandingkan dengan orang Arab. Dibaca dengan bukaan mulut yang Masya Allah Tabarakallah. Bukaannya yang cantik. Kita malu nak buka. Okay, kita malu nak buka. Ataupun kita malas nak buka. Ataupun kita rasa kalau buka mulut ni akan keluar emas. Maka kita tak boleh buka. Okay. Kena buka al-ha. Jangan buka banyak. Satu lagi, tips bagi bukaan mulut ni. Tips bagi bukaan mulut, jangan kita huruf nipis kita sengih lepas tu kita buka. Ha, tak boleh. Buruk bunyinya. Buruk bunyi dan begitu juga dengan pergerakan yang tidak sepatutnya. Kita nak, walaupun ada memek untuk kita senyum, tapi dia tak sampai kepada tahap sengih. Ataupun tak sampai kepada tahap senyum. Jangan ha, al-ha. Kita nak al-ha, ha, relax sahajalah. Okey, relax. Sebab kita nak satu lagi baris bagi bawah. Hi. Kita kena sengih. Kalau dah bagi atas kita baca ha, bagi bawah kita nak baca bagaimana? Nak baca hi juga sama. Tak, dia mesti berbeza. Okey, dia mesti berbeza. Al-ha, alhamdulillahi. Okey, alhamdulillahi. Kena ingat, nak buka jangan sengih. Okey, dan sengih ni untuk bagi bawah. Okey. Seterusnya apa lagi kalimah huruf ha? Tak ada dah. Okay, kita tengok surah Qul Huwallah. Okey, insya-Allah. Okey. Kita belajar Quran ni gitulah. Walaupun kita belajar, kita jangan lupa untuk minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada yang tidak berkaitan dengan riwayah dan dirayah dalam bacaan Al-Quran. Ia tidak berkaitan dengan kita belajar berguru ataupun kita belajar buku tajwid.
dia ada satu lagi yang namanya adalah at-taufiq ataupun muwafaqah ataupun perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak perkenan ni kita kena minta dululah. Kena minta. Okey, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala bagi gitunya. Kadang-kadang kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi. Kadang-kadang walaupun kita dah minta Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi. Ada juga. Okey. Dan kalau yang Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi untuk sebut huruf ha dengan baik, duk sebut dengan ha alhamdu apa terus kita hanya dituntut untuk belajar. Okey, kita hanya dituntut untuk belajar. Jika tak mampu sebut juga, sekiranya kita baca surah Al-Fatihah, kita baca alhamdu, walaupun secara zahirnya mengubah makna, tapi disebabkan lidah kita ni la yutawi'uhu lisanuh, lidah tak mampu untuk dengar kata kita, maka ianya dimaafkanlah. Okey, maka ianya dimaafkan. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan semua yang melakukan kesalahan dalam bacaan solat dia batal dalam bacaan surat Al-Fatihah. Tak. Okey. Tadi ahad contohnya. Ahad kena buka, jangan baca ahad. Beza tak bunyi? Qul huwallahu ahad dengan kita baca qul huwallahu ahad. Okey, kita sempitkan mulut kita. Kita nak buka ahad. Okey. Kita kena buka. Tadi ada yang tanya huruf ha apabila dia sukun. Okey, apabila dia sukun, sebelumnya bagi depan. Okey. Kita baca contoh qurhul lakum. Kalau kita berhenti qurh. Okey. Satu lagi kita kena balance lah, sebab dua sukun, ra sukun, ha sukun, kita kena balance. Dia sebutan dia al-qurh. Okey, jangan kita baca al-qurh. Tak boleh lah. Al-qurh. Qurhul lakum kalau dia berbaris. Kalau dia sukun, qurh. Tadi ada tulis surah Asy-Syarh. Okey. Seterusnya ingat cara sebutannya bagi atas ha kena buka, bagi bawah hi kena sengih, hu kena muncung. Okay. Kalau tuan-tuan tak percaya bacaan Quran kena buka, nanti ada masa ataupun saya ingat untuk saya download beberapa bacaan orang Arab yang fasih, tengok bukaan mulut dia bagaimana. Kadang-kadang kita ni malu juga nak buka mulut sebab apa? Nampak gigi. Kadang gigi tak cantik, kadang gigi kuning, kadang-kadang ada gigi yang tak cukup. Macam saya ada gigi tak cukup kalau tuan-tuan perasan. Okey? Tapi biasa, benda tu normal. Sebab kita datang dalam keadaan tak ada gigi, dan bila nak kembali balik ni, gigi kita semakin tak ada. Cuma setengah orang tu dia kembali pun gigi dia masih ada. Setengah orang bila umur dia lama, okey, gigi dia hilang lah. Tapi bila hilang semua senang pula. Kita boleh pasang gigi baru. Okey. Kena ingat huruf ha, Ahmad. Jangan Ahmad, tak boleh terlebih. Al-ha, alhamdu kena buka. Okey. Gigi saya tak cukup, gigi ada yang dah gugur. Gigi cukup tapi tak boleh buka. Ada emas dalam mulut tu. Okey. Ada persoalan tak? Dah 38 minit dah. Ada persoalan tak? Tapi bila dah gugur ganti baru lagi bahaya. Kalau kita buka luas, contohnya baca huruf qaf. Qa, nanti jatuh. Okey. Tak tahulah. Sebab saya tak biasa pakai. Sambil-sambil saya tunggu kalau ada soalan, 1-2 soalan untuk saya jawab. Kalau tak ada, kita akan berhenti di sini sahaja insya-Allah. Dan kita bertemu pada esok hari. Dan tuan-tuan yang ada dengan saya sekarang ni, minta tolong share supaya ada orang lain akan dapat manfaat bersama insya-Allah.
Okey, kalau tidak ada apa-apa, fama kana khairan fahuwa min indillah. Muhsinin tu Ustaz. Boleh sebutkan. Minal muhsinin, muhsinin. Tak perlu sampai minal muhsinin, muhsinin, tak perlu. Tapi pada peringkat awal, okey boleh. Cuma kalau dah terror dah sebut huruf ha, tak fikir dah daripada mana rumah dia, kita kena adjust kepada yang lebih baik lah. Okey, kita kena adjust kepada yang lebih baik. Minal muhsinin, muhsinin. Okey, dia keluar suara, keluar angin. Jangan baca minal muhsinin, muha, tak boleh. Minal muhsinin. Okey. Rakhawah dia sedikit. Rakhawah dia antara yang sedikit lah. Okey. Atharus sifah fi hurufiha mutafawitah. Kesan sifat ataupun baki sifat ni dia berbeza di antara huruf-huruf. Beza antara hak mati dengan hak. Contohnya huruf hak mati, huruf kalimah Ahmad. 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 Kalau hak sukun, contohnya ihdina, satu kat tengah ni, Yang kedua kat bawah ni, Dia sama-sama sikit, tapi hak huruf hamzah ni, dia huruf hak ni, hak simpul ni dia lagi sikit. Ya betul, huruf hak tak ada kena-mena dengan gigi. Ustaz Asyah, huruf hak mati tadi, Ahmad. Tapi jangan panjang sangat, jangan sebut maksudnya muhsinin tu semasa sebut hak mati masih kekal muncul atau tidak? Tengok saya sebut. Minal muhsinin, minal kita tarik. Tarik sebab apa? Hak sukun. Sukun maksud apa? Dia tidak bergerak. Dia tidak bergerak. Berada pada kedudukan dia. Kita kembali kepada asal. Muhsinin. Dah lama dah. Kejap Okey. Bagaimana dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Ar-Rah. Kita tak perlu buka luah lah, tak perlu ukur lah sebab dia sukun. Okey. Itu asal kedudukan dia. Ahmad. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Okey. Bila dia sukun dia akan kembali kepada kedudukan asal. Kedudukan asal Okey. Itu kedudukan dia lah. Saya harap menjawab persoalan yang ditanya. Okey, kalau ada yang nak tanya lagi boleh komen insya-Allah. Ada masa saya baca balik komen-komen. Kalau ada yang tak terjawab, insya-Allah kita akan cuba jawab pada lain waktulah. Ataupun boleh mention untuk esok hari, Ustaz semalam saya tanya tapi Ustaz tak jawab. Okey, boleh insya-Allah kita cuba jawab sekadar yang termampu. Okey, kita berhenti di sini dulu insya-Allah. Kita bertemu pada esok hari pada huruf kha. Okey, pada huruf kha. Dan saya mengharapkan pembintangan saya pada petang ni mencapai maksud dan difahami dan mudah-mudahan dapat diamalkan bersama. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk sama-sama kita jadi orang yang mampu untuk baca Al-Quran dengan baik walaupun suara tak sedap macam saya. Okey. Sebab suara ni adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah orang tu walaupun dia baca salah kita tak perasan sangat sebab kita duk layan suara dia. Setengah orang dia baca suara tak apa sedap tapi disebabkan tajwid dia sedap, okey, makhraj sifat dia sedap, maka kita layan dalam keadaan kesedapan dari sudut makhraj sifat dengan tajwid dia lah. Okey, insya-Allah kita berhenti di sini dulu, terlalu panjang dah. فما كان خيرا فهو من عند الله وما كان شرا وضعفا فهو من قلة علمي وضعف نفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.